Hai, Assalamualaikum. Nama saya Putri Nusyahira binti Megat Zaidi from DPH 32. Hari ini saya nak membincangkan untuk tugasan 2 iaitu saya ambil tajuk Amalan dalam Perkahwinan, Adat versus Agama. Pertama, pengenalan amalan dalam perkahwinan. Definisi amalan ialah perbuatan yang baik-baik ataupun perbuatan yang biasa dilakukan ataupun kebiasaannya yang kita biasa buatlah. Yang kedua, definisi perkahwinan. Perkahwinan ialah perihal berkahwin ataupun bernikah iaitu pernikahan. Kedua, perkahwinan atau nikah menurut bahasa ialah berkumpul dan bercampur. Ketiga, dalam istilah syarak pula ia ijab dan qabul iaitu akad yang menghalalkan persetubuhan antara lelaki dan perempuan yang diucapkan oleh kata-kata yang menunjukkan nikah menurut peraturan yang ditentukan oleh Islam. Seperti gambar yang kita boleh lihat, gambar perkahwinan dalam kaum masyarakat Cina, Kristian, Islam dan India. Amalan dalam perkahwinan ialah satu kebiasaan yang dilakukan oleh sesetengah masyarakat mengikut ketetapan agama atau adat masing-masing. Tetapi adakah amalan yang kita ikut sebelum perkahwinan ataupun semasa perkahwinan itu adakah adat ataupun agama? Contohnya seperti berikut. Melayu, peminangan dan pertunangan. Cina, merisik, upacara bertukar cincin. Bagi kaum India pula, kunjungan ke rumah pengantin, adat parisam. Adat parisam ialah hadiah yang dibagi kepada pihak pengantin perempuan ataupun pengantin lelaki. Adat parisam pula terbagi kepada dua iaitu parisam biasa ataupun parisam udan. Parisam biasa ialah hadiah yang dijalankan lebih awal daripada hari perkahwinan, manakala udan parisam ialah pemberian hadiah yang dilakukan pada hari yang sama sebelum perkahwinan dilangsungkan. Sekarang kita lihat amalan dalam perkahwinan bagi masyarakat Melayu. Kebiasaannya masyarakat Melayu di Malaysia menganut agama Islam. So, dalam Islam digalakkan bertunang, diwajibkan nikah dan diwajibkan mahar atau mas kahwin. Adat bagi masyarakat Melayu wang hantaran, hantaran barangan, pelamin dan bersanding. Penerangan dari sebalik slide saya yang keempat tadi, bagi orang Melayu yang beragama Islam, agama Islam hanya meletakkan beberapa perkara wajib sahaja bagi perkahwinan iaitu bertunang. Bertunang tidak wajib tapi digalakkan sangat dalam Islam untuk bertujuan untuk kita kenal pasangan kita sebelum diadakan akad nikah dan juga dapat membantu menguatkan hubungan cinta serta mempersiapkan diri masing-masing sebelum berkahwin. Yang kedua, bernikah. Bernikah ialah wajib untuk perkahwinan. Nikah ini diwajibkan kerana untuk menyempurnakan agama. Dengan bernikah, makanya separuh agama kita telah dipenuhi dan salah satu tujuan bernikah ialah menyempurnakan agama yang masih belum terpenuhi supaya seorang Muslim itu lagi kuat beribadah. Yang ketiga, mahar atau mas kahwin. Mahar atau mas kahwin ini wajib kepada seorang suami bagi kepada isterinya. Kenapa agama Islam meletakkan wajib? Kerana untuk menunjukkan kemuliaan kepada kaum wanita dan keduanya untuk lambang sebagai kasih sayang seorang suami kepada isterinya memberi hibah, hadiah. Dan juga mas kahwin juga menunjukkan lambang kesungguhan seorang lelaki kepada wanita tersebut. Amalan dalam perkahwinan bagi masyarakat Cina dan majoriti Cina di Malaysia menganut agama Buddha. Dan bagi agama Buddha wajib pinangan, pembandingan hari jadi, ketiga pemilihan hari perkahwinan. Ketiga adatnya ialah perarakan perkahwinan, penyambutan pengantin perkahwinan. Gambar-gambar ini adalah contoh perkahwinan bagi masyarakat Cina. Penerangan bagi graf.
amalan dalam perkahwinan bagi masyarakat Cina ialah agama Buddha telah menetapkan upacara-upacara ini wajib dilakukan apabila sesebuah perkahwinan antara dua pihak itu diadakan. Antaranya ialah pinangan. Bagi masyarakat Cina, kalau diorang nak pinang keluarga perempuan itu, mesti diorang akan cari tukang resip. Tukang resip ini pula kerjanya ialah mengurangkan konflik kepentingan serta rasa malu. Hilangkan rasa malu ketika membincangkan perkahwinan dua belah keluarga yang tidak rapat atau langsung tidak dikenali. Untuk kurangkan rasa malu lah apa semula. Yang kedua, pembandingan hari jadi. Ketika keluarga bakal menantu perempuan tidak membantah terhadap pinangan, tukang resip yang akan membandingkan hari jadi pasangan tersebut dan kalau tarikh diorang sesuai mengikut astrologi Cina, baru diorang akan meneruskan langkah yang berikut. Yang ketiga ialah pemilihan hari perkahwinan. Pemilihan hari perkahwinan mereka ditetapkan oleh takwim Cina. Amalan dalam perkahwinan bagi masyarakat India ialah terbagi kepada dua, agama dan adat, dan rata-rata masyarakat India di Malaysia menganut agama Hindu. Dan bagi Hindu, merisik, perarakan rasmi dan Vedic Vaina iaitu persembahan api itu wajib dilakukan, dan manakala adat, ikat janji atau nikayam, kedua parisam, ketiga penyediaan tali. Penerangan bagi amalan dalam perkahwinan masyarakat India. Bagi kaum India yang ratanya menganut agama Hindu akan menjalankan beberapa upacara dalam perkahwinan, antaranya ialah merisik. Peringkat merisik ini beberapa aspek perlu diberi perhatian seperti faktor etnik, subteknik, kasta dan agama. Ini adalah kerana masyarakat India sangat mengambil berat tentang sistem kasta. Dan kedua, faktor-faktor lain seperti status ekonomi, status sosial, umur, tahap pendidikan, jenis pekerjaan, etika, moral, rupa paras, latar belakang keluarga juga turut diambil kira. Mereka sangat mengambil berat tentang ini. Dan kedua, perarakan rasmi. Perarakan rasmi ini ialah iaitu ketibaan pihak pengantin lelaki ke tempat tinggal pengantin perempuan dan secara rasminya diarak oleh ahli keluarganya. Yang ketiga, Vedic Yajna iaitu persembahan api. Persembahan api ini diorang menyeru Dewa Aryan dalam gaya Indo-Aryan. Yang kedua, ia memiliki adat mendalam dalam upacara silam bagi mengikat ikatan persahabatan atau perikatan. Malah kalau untuk ikat orang yang sama jantina atau berlainan spesies pun digunakan cara yang sama, bukan sahaja perkahwinan. Pada pandangan peribadi saya, pada pendapat saya, tajuk ini sangat membuka mata dan minda saya untuk belajar pasal agama orang, seperti Hindu dan Buddha, apa adat-adat diorang, apa amalan dalam perkahwinan diorang. Mungkin pada satu hari nanti saya juga akan belajar pula tentang adat-adat yang lain, bukan saja adat perkahwinan diorang. Kedua, ia juga menambahkan ilmu pengetahuan saya mengenai adat-adat dan apa yang wajib di dalam perkahwinan untuk orang Islam. Kesimpulan yang saya perolehi berdasarkan tajuk yang dipilih, semua agama mempunyai tata cara yang tersendiri untuk sesuatu majlis perkahwinan. Kedua, apa yang saya dapat simpulkan ialah semua agama mempunyai pertunangan, merisik dan peminangan. Pada saya ini amatlah penting untuk kita mengenal pasangan kita. Dan dalam Islam juga ada menyatakan pentingnya mengenal pasangan kita dahulu sebelum bernikah dan mengenali calon kita dahulu. Tidak kira agama apa, tapi sebelum berkahwin itu perlu mengenal dahulu siapa yang kita mahu berkahwin. Perlu difahami, adat tidaklah wajib untuk kita mengikuti. Itu hanyalah adat dan tidak berdosa sekiranya tidak mengikutinya. Bagi saya sendiri, masyarakat Melayu, Melayu sangat syarat dengan adat. Setengah ada orang tua mengatakan kalau tak ikut adat tu nanti ada apa-apa jadi apa semua kan.
Tapi di zaman milenial ini saya pasti ramai yang dah dapat menilai adat dan bisnes agama. So dapatlah kita tahu adat taklah wajib sebenarnya. Yang wajib kita ikut apa yang agama Islam ajarkan untuk kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.